Baik, boleh kita mula Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Baik. So, sekadar mengulang kaji pelajaran lama. Dahulu peringkat awal ni, kan? Supaya kita biasakan. So, pertamanya perkataan-perkataan dalam bahasa Arab ni takkan keluar yang disusun untuk difahami, takkan keluar pada 3 jenis perkataan. Okey? So, saya akan padam ni ya. So, kita dah ingat kita dah start masuk sampai ganti nama diri. Okey. So, secara mudahnya cara panggil apa ya, table atau grafik atau apa kita panggil, pen. Secara mudahnya kita faham kalimah al-kalimah ya, dia terbagi kepada 3 jenis: isim, fi'il, haraf. Okey. Okey. Dan dalam kalimah ni juga pembinaan daripada perkara ni tersusun kepada 2 jenis ya, iaitu kita panggil sebagai jumlah ismiyah, dipanggil juga jumlah fi'iliyah. Betul? Okey. So susunan perkara tersebut, kalau ada isim tak ada fi'il, kita panggil jumlah ismiyah. Kalau ada perbuatan, kita panggil dia jumlah fi'iliyah. Itu je susunan secara mudah. Jadi kita kata buku berwarna merah. Buku saya berwarna merah. Ada fi'il tak? Buku saya berwarna merah. So ismiyah. Okey. Saya berdiri di atas kerusi. Ada. So fi'iliyah. Kan? Ya. Saya mendapat hadiah. Saya membaca buku. Saya membaca buku. Saya membaca buku. Buku saya berwarna merah. So bezakan ni. So apa dia fi'iliyah, apa ismiyah? So sebab itu yang kita kenalkan. Macam mana tanda-tanda isim? Macam mana tanda-tanda isim tadi? Satu yang Itu takrif isim. Okey. Apa takrif isim dulu? Tak apa. Takrif isim. Sesuatu yang dinamakan, yang kita nampak, yang kita nampak atau kita rasa, yang kita namakan, kan? Yang tak terikat dengan waktu. Okey. Okey. Satu yang kita nampak, kan? Kita namakan dia. Kita nampak. Apa saja. Tuan-tuan nampak saya, tuan-tuan namakan apa? Semalam saya siapa? Kan? Hari ni, sekarang ni saya siapa? Besok? Sama. Tak berubah. Dia tak terikat dengan waktu. Boleh faham ni? Okey, itu isim. Baik. Jadi kita kenal lah isim. Okey. Tanda-tanda isim ni apa dia? Mana isim? Untuk kenal pasti isim. Ingat. Di awal kalimah alif lam. Ada alif lam. Ni isim lah ni. Kan? Sebab nanti sebab apa kita penting benda ni? Nanti dalam misalnya contoh saya katakan, kita katalah kita root word dia baca. Contoh kita kata tadi. So bila kita kata isim, kata nama, kata perbuatan. So kita nak terjemahkan nanti, kita nak gunakan dia tadi. Kita nak gunakan macam mana? Dia okey baca. Macam mana kalau ini kita dah tahu dia ada tanda alif lam contohnya. Atau kita tahu dia ada tanwin. Kan? Ini kita bincang lah kan? Atau dia ada ta marbutah. Kan? So dia adalah kategori kata nama kita tahu, tapi perkataan dia baca. Kan? So kita kata nak sebut apa untuk kita kategorikan untuk nak kata nama dalam erti baca. Apa dia? Bacaan tambahan je. Kan? Root word tambahan. Dia apa lagi? Baca. Betul? Betul tak? Okey, lagi apa lagi? Pembacaan.
So ini yang ada dalam bahasa kita. Kita perbuatan pula Membaca. di apa ada lagi? Sangat sikit. Tapi kalau kita bawa benda ni ke sini atau sini ke sini jadi salah. Kan? Okey. So kalau kita kata dia nak bagi tahu perkataan tu nak tunjuk kepada baca tu ialah tentang pembaca. So dia pula guna perkataan terbaca. Memang tak faham perkataan tu. Jadi tak faham ayat tu. Kan macam Bangla cakap Melayu kan? Ha? Boleh nampak tak Bangla cakap Melayu macam mana? Itu pembaca buku saya sudah. Macam mana? Itu pembaca buku saya sudah. Dia nak bagi tahu dia dah baca buku. Tapi dia bukan guna membaca atau terbaca atau dibaca, dia guna pembaca. Nampak tak? Boleh faham? So baca tu juga kita. Nah. Okey, dengan bahasa Arab kalau kita guna kalau kita sendiri salah terjemah Mana macam kita Bangla cakap. sama. Okey, itu point dia. So kita kena kenal pasti yang kita kata kenapa kita kena kenal tanda kata nama tu. So kita tahu okey, ni bahagian kata nama kita guna ni. Okey, so ini penting untuk bila nak terjemah nanti. Okey, so ini point yang kita perlu faham dulu. Baik. Fi'iliyah nanti kita akan bincangkan. Okey, jumlah ismiyah yang lebih kita concentrate sekarang ni. Baik. Contohnya sekarang ni lebih sikit. Habis dah. Kita dah bincang juga. Dalam kata nama ni kita dah bincang juga ada apa dia? Antara salah satu jenis kata nama kita panggil sebagai domir. Apa tu domir? Ganti nama diri. Kan? Ganti nama diri. Betul, domir. Okey. Kita bincang ada berapa ganti nama diri ada? 14 kan? Okey, kata apa tangan tu. Okey. Baik. Kita bincang apa dia? Kalau kita nak mula pada huwa boleh, kita nak gunakan ana boleh, tak ada masalah. Kan? Okey. Ana, nahnu, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Okey, baik. Dalam 14 ini kita tahu dia ada 3 jenis kategori. Satu, kategori pertama orang yang bercakap. Allah cakap. So dia ada 2 iaitu ramai dan seorang. 2 je. Kategori yang bercakap. Lelaki pakai ini, perempuan memakai ini. Oh, okey. Ingat, saya buat dulu. Jari jemari. Okey. Yang kita buat jari, kalau kita ambil dari sini pun jari. Okey. Lelaki perempuan. Kan? Ni lelaki, ni perempuan. Ni lelaki, ni perempuan. So ni kategori orang, ni orang pertama, ni orang kedua, ni orang ketiga, betul? Ini kita bincang sebelum ni. Okey? So kita kena tapi yang kita akan konsentrate hanya 6. Orang pertama ana nahnu. Orang kedua kita akan ambil lelaki anta antum. Orang ketiga kita akan ambil lelaki huwa hum. Tapi pada prinsipnya kita faham ada untuk perempuan juga. Ada untuk yang 2 juga. Tapi kita tak konsentrate situ sebab kita tak nak memberi tekanan dalam pembelajaran. So kita ambil yang ringan dulu. Okey, jangan risau, benda itu akan datang kemudian. Difahami kemudian setelah kita ada kefahaman benda-benda ni semua. Ya? Okey, boleh faham ni? Okey, so ingat balik, ana nahnu, anta antum, huwa hum. 6 je lah. Apa dia? Ana nahnu, anta antum, huwa hum. Boleh ingat? Okey. So, kita tahu huwa ganti nama diri orang pertama atau kedua? Kedua. Huwa. Huwa.
Pertama, kedua. Nampak tak? Dia ketiga kan? Okey. Ketiga, okey. Baik, kita tengok tak. Ana nahnu ganti diri orang kedua atau ke pertama? Pertama, okey. Okey. Anta antum ganti diri orang ketiga atau? Okey. Okey. So, capture tu dulu. Kuasai itu dulu. Okey, boleh faham tu? Jadi insya-Allah kita clear bab tu. Okey. So sekarang ni so kita dah faham dah tentang tanda-tanda tu semua dah faham dah jelas. So sekarang kita bincang juga masalah satu ialah ganti nama diri ni dia ada pembahagian dia. So yang kita ambil 14 sebelum ni atau kita kata kita nak keluarkan guna yang 6 itu, dia ada yang ada dalam jari jemari yang kita buat tu ialah dia jenis berdiri sendiri. Okey. Kita boleh nampak lafaz-lafaz itu secara jelas dalam Al-Quran. Mari kita tengok sekejap. Tengok pada Al-Quran Karim. Kita buka surah daripada surah yang belakang tu, surah An-Nas. Yang belakang tu kita akan jumpa perkataan-perkataan tersebut. Contoh. Kita tengok dalam surah Al-Ikhlas. Kita ada tengok perkataan huwa. Qul huwa. So, qul tak tahu apa dia, okey, nanti belajar. Huwa, dia. Huwa, dia. Boleh nampak tu? Kan? Okey, then pergi dekat Al-Kafirun. Saya rasa pakai Al-Quran pun kot lebih bagus untuk ni, dia cepat buka. Kan cari-cari tu sebab kita banyak surah nak buka. Okey, boleh? Boleh cover? Boleh. Okey, baik. Al-Kafirun. Tengok ayat yang ketiga. Antum. Nampak tak? Ayat keempat kita nampak ana. Ayat kelima kita nampak antum. Okey? So ini semua di antara ayat-ayat yang menunjukkan kepada kita perkataan-perkataan yang kita boleh nampak clear dia berdiri sendiri. So dia tak terikat. So nanti kalau dia terikat dia jadi lain. Tapi still makna sama. Tapi dalam tu dia lain. Baik. InsyaAllah kalau kita faham ganti nama diri ni, lepas kita faham ganti nama diri ni, kalau betul kita faham semua ni, tuan-tuan dah menguasai 60 to 70% bahasa Arab. Ganti nama diri saja. Ya. 60 to 70. Cuma yang nak vocabulary lah. Vocabulary buka kamus tu je. Okey? Sesimpel macam tu yang sebenarnya. Tapi cuma orang bila kaedah tu mungkin berbeza-beza lah. Orang sibuk yang benda-benda yang berbeza-beza, cara mereka mengajar berbeza-beza, menjadikan macam dia menjadi berat, seolah-olah dia berat lah. Walhadi insya-Allah dia tak berat. Tapi kalau kita faham kaedah tu dengan baiklah. Satu je lah yang kadang-kadang kita boleh ni confuse, keliru sikit lah. Sebab dalam perkataan tu, kata kita kan, walau kita guna ganti diri jadi kan untuk mereka. Jadi masih lagi ada dua perkataan. Contohnya untuk bahasa kita lah. Bahasa kita ada dua. Tapi Arab ni mesti sambung. Sebab itu yang saya kata. Kata aksar tadi, aksar home. Home tu mereka. Sebab tu saya kata yang berdiri sendiri. So kita berdiri sendiri saja semata. Kan? Kita berdiri sendiri semata. Dia ada yang terikat. So contoh, kalau kita kata kenderaanku, sambung tak sambung? Sambung. Kita pun susah sebenarnya. Sambung ke tak sambung? Kenderaan saya? Asing. Asing. Walhal perkataan yang sama. Lagi pelik. Betul tak? Cuba kita fikir. Kalau kenderaan saya asing, tulis asing. Kenderaanku sama. Yang mana satu nak pakai? Orang nak belajar lagi pening tau. Kalau sepatutnya tak standard, kita punya ni tak ada standard.
Dia punya ada standard. Standard. Dia standardize saja macam tu. Macam ni aja. Dia tak berubah. Kita tak. Lagi pelik yang sebenarnya kita punya. Boleh nampak? Betul tak? Itu dia antara perkara. Kalau kita boleh kuasai ini, kan, yang tak standardize ni kita boleh kuasai. Kalau standardize, lagi mudah. Sepatutnya. Sebab itu kita kata insya-Allah dia mudah. Insya-Allah dia mudah. Kan? So banyak benda-benda macam ni. Satu cara dia tulis ni, boleh cakap surah yang 10 surah Nasr. Nasr. An-Nasr. Ayat-ayat sudah innahu kana tawwaba. Innahu tu hu ni maknanya Itu jangan bincang dulu. Belum belajar. Kita jangan masuk dekat benda yang belum lagi. tapi ini dia lah. Still dia lah. Sebab tu saya kata yang terikat. Nanti kita akan masuk tu. Cara dia tulis berbeza-beza. Nanti kita akan bincang tu. Okey? So sebab itu saya kata kalau kita faham ini, ganti nama diri ni, kita dah okey dah. Ini je yang sebenarnya. The rest kita buka kamus, so dan ikatkan dia. Oh, kalau fi'il macam mana ganti nama diri dia? Kalau di isim macam mana ganti nama diri dia? Kalau isim menunjukkan apa? Menunjukkan untuk apa, nak express apa? Kan? Kalau contoh kata, kalau dia saya sebut sebelum ini, yang berdiri sendiri semua kita faham. So dia sama ada yang tadi kita kata, dia aku atau kami, saya, kami. Ini berdiri sendiri. Nampak? Ana, clear. Ana dengan perkataan nahnu. Kan? Kalau kita buka Al-Quran, banyak aja perkataan nahnu apa semua kan? Banyak. Itu di sendiri ya. Okey, contoh. Saya bagilah. Kita cari perkataan apa tadi? Nahnu lah. Tadi kita dah jumpa ana. Nahnu surah As-Saff. Banyak je. Okey. Kita tengok suratul insan. Kita ambil belakang dululah. Surah yang ke-76. Ayat yang ke-23. Kita akan jumpa perkataan tu berdiri sendiri. Inna nahnu nazzalna. Kalau kita tengok kat situ ada 3 kami tu. Kalau kita belajar ada 3 kami. Inna tu ada kami dah. Nahnu tu berdiri sendiri lagi. Nazzalna lagi ada sekali kami. Itu yang masalahnya. Tapi bila kita nak terjemah, sesungguhnya kami telah menurunkan. Kan? Tapi kalau kita terjemah pada ikut perkataan bahasa Arab tu, sesungguhnya kami. Inna tu sesungguhnya kami. Nahnu kami. Nazzalna kami telah menurunkan. So sesungguhnya kami telah menurunkan. Masa saya belajar pondok tu dia macam tu lah dia terjemah. Dia tuan guru baca, sesungguhnya kami telah menurunkan. Bagai nak belit nak faham. Berapa kali kami dah. Kita pun jadi pening. Tapi macam itulah. 3 kali kami Kan? Ya? Ya, betul. Dia Quran ni dia ada message, bahasa Arab ni dia ada message. Cukup dia kata, ya, inna nazzalna. Kan? Sebab itu bila saya cakap macam itu, saya pernah cakap macam ni, kan? Bila kita kenapa nak ulang lagi? Kan? So kita kata yang sebenarnya dalam bahasa Arab bila ada sebut, kalau Al-Quran pakai, kita boleh pakai. Itu je simple dia. Boleh faham tak? Sebab bahasa Arab akan merujuk kepada Al-Quran. Bukan Al-Quran merujuk kepada bahasa Arab, bukan. Sebab itu banyak orang akan kalah dengan dia punya hujah bila dia nak cari kesilapan Al-Quran dengan bahasa Arab. Tak betul ni, kenapa dia guna fi'il madhi? Contoh dia kata, ni perbuatan ni, contoh contoh dia orang selalu guna antara hujah-hujah orang kafir lah, kan? Dia akan cari, saya contoh, buka surah Syu'ara tadi kan? Syu'ara tadi, surah 26 tadi, ayat sebentar. Okey. Ayat 105, muka surat 2371. Okey. Ayat 105. Okey, kazzabat qaum nuhinil mursalin.
kaum Nuh telah mendustakan para rasul. Kan? Para rasul-rasul. Okey, baik. Apa dia nampak dekat sini? Dia kata, dia ikut bahasa Arab ni. Mursalin ni ramai. Ramai, sedangkan Nuh rasul pertama. Nuh rasul pertama. Kenapa Allah kata kaum Nuh telah mendustakan rasul-rasul semua, sedangkan kaum Nuh ni rasul pertama? Rasul lain tak nampak lagi. Okey? So Al-Quran tak betul. Al-Quran tak tahu bahasa Arab. Dia punya claim. Kita kata, engkau yang tak faham. Allah nak beritahu tentang keimanan. Engkau dusta satu rasul bermaksud engkau dusta semua rasul. Engkau dusta Nuh bermaksud engkau dusta semua rasul yang diutus. Engkau dusta Muhammad bermaksud engkau dusta semua rasul yang diutus. Maknanya dia tak kita sebelum dia cerita Sampai bila-bila. Kalau once engkau jumpa satu rasul, engkau dustakan, bermaksud semua rasul. Mana rasul kalau misalkan engkau dihidupkan? Sebab orang akan claim. Orang akan blame. Claim kata apa dia? Kalau aku hidup di zaman tu, kalau aku hidup zaman ni. Hatta kita sendiri kan. Kalaulah aku hidup zaman Nabi. Saya pernah sebut benda ni kat guru saya. Kan bila malam kami nak tidur, dia selalu ceritakan tentang kisah sahabat. So kita rasa bestnya jadi sahabat. Kan selalu dengan Nabi. So, saya pun lafazkan perkataan apa? Alangkah baiknya kalau saya ni ada di zaman Nabi tu. Apa ustaz saya kata? Kan? Kalau kamu ada zaman Nabi, mungkin bukan nama Abu Lahab kat situ, nama kamu kat situ. Mungkin kita tak tahu. Kan? Sebab tu kita kata kadang-kadang ini. So orang ni akan, ini semua di antara perkara. Kenapa Allah, tengok dekat sini, kenapa Allah katakan ayat ni macam ini? Kan? Orang ni akan claim nanti. Kan? Sebab Nuh macam ni, dia akan claim Nuh. Dia akan blame Nuh, salahkan Nuh. Sebab Nuh mungkin tak bagi penjelasan dan sebagainya. Walhal tak ada hujah tu sebenarnya. Kan? Kalau dia kata kalau aku dapat hidup di zaman Musa, mungkin aku boleh ikut Musa. Kan? Kalau kita tengok dalam Al-Quran ni, Allah cerita kat kita banyak benda yang sebenarnya terlalu banyak. Allah tengok letakkan argument tau. Kalau kita tengok Allah perintahkan iblis bersujud. Iblis tak nak sujud. Lepas tu iblis kata apa? Okey, dia kata dia proud tentang dirilah. Dia kata ana khairum minhu wa khalaqtani min nar wa khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kan, kau ciptakan aku daripada api, kau ciptakan. Tapi dia kata apa? Lepas tu, qala fa bima aghwaytani. Engkau yang telah jadikan aku sesat. Dia tuduh siapa buat jadi sesat? Allah. Tengok. Kalau Tuhan pun orang boleh tuduh, Rasul nak nampak orang kita banyak hikmah-hikmah yang sebenarnya kalau kita faham Al-Quran ini dengan baik. Kan, terdabur dengan baik. Nak bagi tahu manusia akan cari alasan. Makhluk ni akan cari alasan untuk disalahkan orang. Kan? Kenapa tak nak taklim ngaji? Masa tak ada ustaz. Kan? Ya, memang ini akan ada alasan punya. Okey, kita kata apa pun okey, kelas ini, kelas itu, kelas apa, orang akan beralasan. Sebab tu kita katakan ini kita kata yang sebenarnya kita telah terkalah dengan Al-Quran ni, yang sebenarnya alasan apa pun kita beri. Yang sebenarnya Allah dah beritahu kita, orang ni semua beri alasan. Begitulah insya-Allah. Jadi kita akan tengok hikmah-hikmah Al-Quran Al-Karim. Okey, itu di antara perkataan nahnu, kita dah jumpa huwa, kita jumpa ana, kita jumpa antum, anta. Ada tak banyak? Okey, kita ambil belakang-belakang lah. Surah Ghasyiyah. Oh, okey, kita ambil belakang-belakang dulu lah. Al-Baqarah tu panjang-panjang kan. Al-Ghasyiyah, surah yang kita biasa cover. 88. Surah yang ke-8. Anta, nampak tak? Okey. Surah tengok belakang sikit, surah An-Nazi'at. An-Nazi'at 79. Fi atau belakang-belakang tu, ayat ujung tu, fi ma anta min zikraha inna ma anta munziru man yakhshaha. Nampak perkataan anta tu? Okey, anta. Kita ambil anta tu dulu. Kita pun dah biasa dah. Tapi kita biasa selalu macam mana? Syekh, ana ingat enta
pergi sana dulu lah. Contoh dia kata. Tapi dia akan pakai ana anta je. Kan? Ana anta atau dia pakai ana antum. Ini selalu dia pakai. Tapi nahnu memang tak pakai. Huwa memang tak pakai. Hum pun tak pakai. Kan? Selalu kita pakai ana, anta, antum. Betul? Ini yang berlaku. Anta dengan enta tu mana betul? Tak ada masalah. Dia sebenarnya dialek macam kita logat Kelantan dengan ni lah. Anta. Mana ada baris kan? Kalau tu. Tapi logat macam kita lah. Contoh Haji ni kan. Cuba eja pinggan. Eja betul. Cuba sebut pinggan. Jadi lain. Pinggir. Betul tak? Eja betul lah. Bila dia sebut jadi pinggan. Dia jadi pinggir. Kena pula kalau Terengganu jadi pinggangan. Okey? Dia jadi lain pula. Orang Kelantan jadi pinggir. Okey? Itu yang beza. Cuba saya je. Kan? Abang ipar saya kan 14 tahun. Kahwin dengan kakak saya orang KL tak pernah balik kampung. Kan? Duduk lagi mau makan benda. La ilaha illallah. 14 tahun duduk KL, hidup dengan keluarga orang Kuala Lumpur. Tolong aku ambil pinggang. Tak hilang dia. Ya. Tak boleh nak cover line langsung. Okey, itu dia antaralah. Just nak bagi tahu kepada kita benda-benda macam tu. Baik. So sebutan-sebutan macam tu tak ada masalah. Sebab itu kadang-kadang masa saya belajar juga dulu, masa saya tasmid bacaan saya dekat 3 orang guru saya, dua orang daripada Mesir, seorang daripada Mekah. Bila saya baca kat ustaz ni, guru saya ni, saya baca ihdinas siratal mustaqim. Salah, dia saya pergi kat sini saya baca ihdinas sirat, salah rupanya dia masalah kau orang Mesir, masalah kau orang Arab kan, engkau nak salahkan aku pula. Itu isu dia yang sebenarnya. Okey, boleh faham ni? Okey, dia orang still bahasa Arab tapi tempat yang berbeza, maka sebutan dia tu sedikit berbeza. Okey. Macam bahasa kita, bahasa Malaysia lah. Dia kata yang paling tepat sikit bahasa Malaysia, bahasa Melayu lah. Johor. Oh, Johor. Jadi Arab ni ada jugalah. Betul lah. Arab lah. Arab lah sebab dia orang memang Arab. Lain tu Ajam, Mesir tu semua Ajam. Mereka bukan Arab. Arab tu semua datang daripada Ibrahim. Tapi Ibrahim tu betul ke Arab ni? Sebab itu jadi Ismail tu jadi Arab. Sebab tu orang Yaman pun claim dia yang sebenarnya pure Arab. Pure Arab. Tapi memang kalau kita tengok sejarah memang dia pun memang Arab. Jadi yang Arab tulis apa? Tak tahu. Tak tahu. Antara dari negara yang Jordan, Syria. sebab dia yang claim yang betul-betul kata dia Arab, orang daripada Yaman. Sebab Yaman tu dia dekat bawah. Dia tak boleh pergi sebelah sini Mesir kan laut. Sebelah sini pun tak boleh pergi kat Iraq tu kan laut. So dia dekat bawah tu dia terkelompok kat situ. Tapi kalau kita tengok mereka juga paling banyak Yahudi dekat Yaman juga. So banyak sejarah lah kalau kita nak cari balik macam asal usul Melayu kan. Pening juga nak cari asal usul Melayu ni. Kan? Sampai sekarang tak jumpa lagi. Tak percaya pergi cari, betul? Tak jumpa. Apa asal usul Melayu? Ada kata campuran. Macam-macam lah, betul tak? Kan? Tapi Allah yang aturkan kan, kita tak tahulah. Tengok muka macam Melayu tapi macam Cina. Kan? Tengok macam Cina pun macam India juga. Yang mana satu? Tapi bila cakap Melayu pula. Sebab bukan macam Rusia kan? Kalau Rusia, dahsyat lah. Okey. Habis. Okey, kata nama diri yang berdiri sendiri. Itu semua jenis-jenis. Kalau kita lalui, apa dia? Kita buat masa ni, huwa. Ana, nahnu, anta, antum, huwa, hum. Okey, ingat ni. Ana, nahnu, anta, antum, huwa, hum. Cuba boleh buat laju. Ana, nahnu, anta, antum, huwa, hum. Okey, lajukan. Ana, nahnu, anta, antum, huwa, hum. Anta, antum.
Ana nahnu anta antum huwa hum. Okey, so latihkan diri untuk kita tahulah bila lalui ana, aku, nahnu, kami, anta, engkau, antum, mereka, kamu. Selalu orang twist dekat sini ya, dekat antum dengan hum. Kadang-kadang dia kata hum tu kamu, hum tu mereka, antum tu kamu. So saya dah jelaskan sebelum ni kenapa dalam bahasa Melayu kalau kita buka kamus Dewan, engkau dengan kamu sama, tak ada beza. Tapi untuk standard untuk saya beri memudahkan, saya pisahkan antara engkau dengan kamu supaya menjadi mudah. So kita tahu okey, engkau ni seorang, kamu tu ramai. Tapi kalau kita tengok dalam kamus, sama je. Bahasa Melayu kita pakai dua-dua tu. Engkau pun kamu, kamu pun engkau. Okey? Boleh faham ni? Tapi saya buat tu untuk membezakan supaya kita mudah dapat membezakan dengan mudah. Okey? So baik. Kalau nak sebut kalian dalam macam Indonesia pula kan? Sebab tu saya kata nak fikir apa perkataan nak pakai. Kan? Engkau orang pun seorang je kan? Jadi kalau nak betul-betul nak mudahkan antara anta dengan huwa ni, dua-duanya lelaki, tapi yang ni kata anta. Yang huwa tu macam mana pula? Tak, huwa, sekejap, kita faham dah. Okey, baik, saya dah kata dah. Kalau kita ingat balik, ni, orang yang dilawan cakap. Orang yang dipercakapkan ni. Orang kedua, ni kalau tengok balik, orang yang dilawan cakap. Anta, engkau. Kamu. Orang yang dipercakapkan. Okey, sekarang ni kita nak cerita pasal Umar contoh. Kita nak cerita pasal Umar, kita tak akan cakap engkau, anta. Kita akan kata dia. Okey, bila saya bercakap, kita berdialog ni, saya akan guna saya, kan? Tuan-tuan akan panggil saya sebagai engkau. Boleh faham? Okay, clear? Okay, boleh So ini kena faham ni. Prinsip ni, konsep apa dia? Orang bercakap, orang yang dilawan cakap, orang yang dipercakapkan. Okay? Kalau dia, saya ada sebut ni, mutakallim, mukhatib, ghaib. Okay? Itu. Okay, bezakanlah. Untuk faham. So sebab itu saya kata dia ada 3 kategori kan. 1, orang bercakap. 2, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Yang kedua tu, orang yang dilawan cakap. Yang ketiga, okey, apa dia? Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna kan? Orang yang dipercakapkan. Okey, clear? Okey. So kita dah nampak sekarang ni ganti nama berdiri yang berdiri sendiri. So sekarang ni kita nak bincang pasal ganti nama diri yang terikat. Sorry pun kita dah bincang juga. Ganti nama diri yang terikat iaitu ikat yang terikat dengan kata nama. Dengan isim. Contoh kan? Saya kata sebelum ini, apa tanda-tanda isim? Tanwin, tarmabuta, kasrah, alif lam. Ada 4 yang kita bincangkan. Baik. Contoh kata kita kata macam Surah Al-Baqarah awal tu ayat kedua tu dia kata disebut ada satu tanda tanwin iaitu al-kitab. Tanda isim al-kitab iaitu alif lam. Alif lam ni menunjukkan dia adalah kata nama. Okey? Iaitu kitab, buku. Okey? Tapi bila kita nak katakan kata nama isim terikat dengan isim yang menunjukkan dia sebagai pemilikan. Bila kita letak je kata nama, ganti nama diri kat sini, dia akan jadi pemilik. Baik, contoh. Syarat, perhati sini, alif lam dibuang. Kalau ada pun tanwin, contoh kata kita jumpa atau kita jumpa perkataan tu kita panggil kitabun. So tanwin ni juga dibuang.
So bila dibuang, dia akan jadi kitab. Okey? Kitab tak tahu tanda dia. Tak tahu tanda dia. Baik. So bila kita nak sebut kitab saya, buku saya. Kitab Ana, salah. Anak kitab. Okey, sebab itu yang ini ganti nama diri yang berbeza. Tadi berdiri, ni terikat, sebab tu dia jadi terikat. Dia akan jadi kitab ditambah ya. Kitab ya. Ya ni jadi ana. Ini yang saya kata kalau kita faham ini. Usalli tak? Kita fa'il. Usalli bukan? Kataan soli itu solah. Usalli ini yang ni aku. Bukan ni. Lain, dia tak sama. Nanti tu yang saya kata tu, kalau kita faham ini, tapi dia standard untuk semua. Cuma nak faham ni okey. Kalau kita dia ada ya dekat belakang. So kalau kita sebut kitabi, dia bersambung lah tu, dia bukan terasing. So dia jadi tulisan dia jadi kitabi. Ni masalahnya. Aku tak tahu ni lah. Okey. Okey, baik. Kalau kita faham itu, terikat yang terikat, nampak tak? Dia terikat, dia sambung ni. Diikat. Itu yang saya kata dia terikat. Dia tak terpisah, tadi terpisah. Nampak perkataan dia tu. Ana. Kalau ikut terjemahan bahasa Malaysia, dia kena asing sepatutnya. Tapi bila ditukar pada Arab, dia sambung. Cantik. Kalau kitab Melayu dia jadi kitabku. Kitab saya. Kitab saya tak boleh pakai. Kitab Ana tadi tak boleh pakai. Nampak? Kalau masjid saya masjidi. Masjidi. Surau saya madrasi. Madrasati. Madrasati. Bahasa Melayu jadi surau. Bahasa Arab panggil masjid. Jannati syurgaku. Baiti jannati. So dia kena ada ya tu. Untuk ya tu, sebab tu saya kata menunjukkan pemilikan. Buku saya bermaksud saya punya. Okey. Boleh faham? Okey. So tapi ganti nama perkataan kitab tu dia tak akan berubah. Yang berubah tu adalah ganti nama diri tu. Sebab tu saya kata kalau kita kuasai ganti nama diri, kita kuasai banyak benda. 60 hingga 70% bahasa Arab. Okey, so kerja keras kat sini aja. Yang lain jangan risau. Okey, baik. Kitabi. Lepas tu kita nak kata sekarang ni kitab kami, buku kami. So kita tukar kitabuna. Tak kisah kitabana, kitabina, tak ada masalah. Okey? Kitabuna, 3 baris ni saya padam balik, saya tukarkan baris dia kepada sama dari kitabuna atau kitabana atau kitabina. Arti dia kitab kami. Yang betul? Tak ada masalah. Tak masalah. Yang betul nanti, tahu betul tak betul nanti kita belajar nahu. Bila bab nahu nanti baru bincang. Jadi sebablah kenapa dia baris depan, baris bawah, baris atas, ada sebab. Direct translation, tapi jangan tengok, untuk kita jangan peningkan ini dulu. Peringkat kita jangan peningkan ini. Nanti kita jadi pening. Saya mengajar cuba untuk tidak memeningkan. Haji ni pening, Haji ni tak pening dah. Tengah berusaha untuk memeningkan. Boleh faham ah? Okey? Kalau masjid kami? Masjiduna. Masjidina. Masjidana. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Okey, itu kemudianlah masjidina, masjidah, kenapa masjidah, kenapa masjidi, kenapa masjidu akan datang. Untuk jamak.
Untuk mereka lah, untuk jamak. Untuk kami. Untuk kami. Kita kalau kita satu je lah kita. Kalau misal kata kan isteri saya. Boleh tak cakap isteri kami? Satu isteri kongsi ramai takkan mungkin. Ini kena faham apa words yang kita guna. Kan benda yang boleh dikongsikan macam masjid. Boleh tak kongsi untuk kami? Boleh tak guna untuk seorang? Boleh. Tapi bukan semua benda boleh kita guna macam tu. Kan? Okey, anak saya, anak kami boleh kalau kita dengan isteri kita. Kan? Tapi kalau isteri kita kata, ni isteri kami, oi, tak boleh lah. Zaujatuna. Kalau sebab itu dia takkan kata zaujatuna, dia akan kata azwajuna. So jamak isteri-isteri kami. Terimalah sebab ramai isteri. Kan? So ramailah suami. Tak boleh guna satu punya. Azwaj tu mana pasangan tu. Okey. Banyak je macam perkataan perempuan ni banyak. Kadang-kadang Allah guna perkataan nisa, kadang-kadang Allah guna perkataan mar'ah. So banyak-banyaklah. Banyak perkataan yang digunakan. Okey, boleh faham? Baik. Atau dia kata muannas. Tunggu, kita tamu pening. Jangan ambil dulu. Itu yang dalam 14 tu, yang perempuan-perempuan yang kita kata itu 14 tu. Kita buat lelaki je sebab banyak dalam Al-Quran ni sebut lelaki. Banyak dalam hadis sebut lelaki. Ya, Rasul pun diutus lelaki dan sebagainya. Okey, itu jangan pening dulu. Nanti akan datang, peningkanlah, tak apa. Kan? Dah okey dah ni. Kan? Ini dia tak pening, kita peningkan yang lain pula. Baru kita tambah pening itulah. Sekarang jangan dulu. Okey? Ambil 6 dulu. Kan? 6 tak lepas masuk pergi campur 8 lagi pening. Itu memang minggu depan tak datang kelas. Okey. So baik, ini untuk orang pertama. Ganti nama diri ini terbagi pada 3 jenis kan? Orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Ya, saya orang yang bercakap, orang yang dilawan cakap, orang yang dipercakapkan. So kalau orang yang bercakap, dia akan kata kitab saya. Kan? So dia sekarang nak tukar kepada orang kedua pula. Kitab engkau. Kan? So dia tukar perkataan kitab, kekal dengan kitab. So apa nak buat? Kitab, tak kisah baris, jangan risau baris. Ka. Kitabaka, kitabika, kita buka, tak ada masalah. Boleh. Buat masa ni semua boleh pakai. Jangan risau pasal baris tu. Yang penting ni kita tahu ni kitab ni engkau. Ka tu engkau. Okey? So, buku engkau. Masjiduka, masjidaka, masjid ngam. Sahih. Contoh kita tanya, aina masjiduka? Aina masjiduk? Di mana masjid engkau? Kan? Aina masjiduk? Kat mana masjid engkau? Oh, fi Perdana Haid. Nusaru. Okey? Puncak perdana kan? Okey. Fi puncak perdana. Ba'id atau qarib? Dekat ke jauh? Qarib insya-Allah. Orang dah boleh cakap dah. Masya-Allah. Okeylah, bertatih cakap macam tu. Mahlan kata orang Arab. Perlahan. Mahlan. Okey? Kitabuk, tak ada masalah. Okey? So selalunya kadang-kadang kita dengar orang Arab ni dia takkan cakap kitabuka, ka tu takkan macam tu. Dia kata, aina kitabuk? Kitabuk. So dia akan wakafkan kat situ, book. Kan? Sebab tu kita dengar kaifa halak? Kaifa halak? Kaifa halak? So kita dengar kaifa halak. Dengar halak. Wahai perkataan tu kaifa haluk.
Kadang-kadang kita selalu, kalau kita boleh tahulah orang tu sebut dia tu baru belajar bahasa Arab, dia akan kata kaifa haluka. Dia kan luka tu dia tahu. Alhamdulillah nahnu bil khair. Kita tahu dari ni baru bertatih bercakap ni. Kan? Dia akan cakap kaifa haluka. Kita dah tahu dah. Kalau orang Arab dia fasih, dia akan benda-benda tu semua akan dia short kan. Kaifa halak? Bi khair? Kan? Anta bi khair? Tadi. Anta bi khair? Bi khair? Alhamdulillah bi khair insya-Allah. Wa kaifa ant? Wa kaifa ant? Dia tak ada cakap wa kaifa anta. Itu boleh tengok dalam slot TV. Kaifa haluka? Alhamdulillah. Ana bi khair. Wa kaifa anta? Dia akan cakap macam tu. Itu dalam TV punya slot. Tapi kalau kita pergi kat luar sana, dia tak cakap macam tu. Kan? Jadi bila dia cakap macam tu, kita rasa macam Skema. Kita guna kita pun. Tak ada. Tak boleh kita pun. Itu jadi abun nanti. Okey. Kitabuna, kitabak. Atau kita buka. Tak apa, ambil lah yang kakak biasa dululah. Semua datang daripada mencakap skema tu dulu. Kena ada skema dulu baru boleh tak skema. Okay. So, engkau untuk orang kedua. Ni untuk orang pertama kan. Ni engkau. Okay. Kamu ramai ini. Kamu kan kalau ramai kan. Okay. Kitabukum. So, kamu. Assalamualaikum. Kan? Masjidukum. Aina masjidukum? Di kat mana masjid kamu? Ba'idu jiddan. Jauh sangat. Masjiduna ba'idu jiddan. Kan? Masjid kami jauh sangat. So jangan ada alif lam, ingat Jangan cakap al-masjiduna. Ni salah lah. Sebab tu saya kata kalau sebut pasal diikat dengan pemilikan isim, nak menunjukkan pemilikan, jangan ada alif lam atau tanwin. Okey. Masjidukum, kitabukum, macam qalam pen. So kita kata apa macam mana? Yang pertama qalami. Okey, yang kedua qalamuna. Qalamuka. Okey, yang seterusnya adalah ni orang kedua. Ni orang ketiga, qalamuhu. Kitabu. Dia. Hu. So, kitabuhu, kitabi, kitabuna, kitabuka, kitabukum, kitabu. Hu. Dan la salah hum. Mereka. Ni orang ketiga. Kitabuhum jadi kitab mereka. Okey? Kitabu dia tu kitabu. Hu. Okey. Kita buka Al-Quran, kita tengok tadi kita bincang tafsir surah Syu'ara kan? Kita pakai surah tu kita bincang sekejap. Kita tengok ada apa-apa ayat untuk kita nampak yang boleh kita kongsikan. Asy-Syu'ara muka surat 367. Ayat tu tak tahu Bukan. Tak ada kena-mengena. Nanti dulu. Let dulu. Nafsaka. Diri engkau. Kalau diri aku? Nafsi. Naam. Kalau diri kami? Nafsuna. Tapi dia takkan jadi nafsuna, dia anfusana. Anfus. So jamak, ramai. Nafsun satu. Anfus ramai. Okey, diri kami dia akan jadi. Tak apalah, itu bab betul kita akan belajar kemudian. Tapi at least kita tahu dah. Kan? Fazalanquhum a'naquhum. A'naq, tengkuk. Asal perkataan unuq. Ayat 3. Ayat 4. Nampak tak? Tadi nafsak ayat 3. Okey? A'naquhum, tengkuk mereka. Okey?
So kalau satu tengkuk dia panggil unuk. Unuk. Ain nun qaf. Kata asas dia is Unuk. 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 Ain nun qaf. Okey, buka kamus perkataan ain nun qaf. Ain nun qaf. Macam nafsak tadi perkataan kata nun fasin kan, dia mesti 3 huruf kan, kita dah bincang. Asal kata berapa huruf? 3. 3. Dia mesti macam tu je basic dia. Ain slow. Ain slow. Siapa jumpa bagi tahu muka surat. Ain nun qaf. Ain nun qaf. Ain. Muka surat. Haji tak bawa ni kamus. Jumpa? Oh, Ain tak jumpa. Ain pun tak jumpa masalah. Okey, jumpa muka surat. Bawa muka surat dulu. Ain nun qaf. Belakang lagi kalau Ain nun qaf, jauh lagi Ain nun qaf tu. Unuk belakang. Ni ain nombor. Oh, lambat lagi. Oh, Mana? Betul ke Ain nun? Mim nun. Nakor. Mim. Dan Dan qaf. Oh, atas. Ain nun qaf ni. Mim Ya, 252. 52. Ni fa. Defa. Fa boleh. Ain nun qaf je. Oh, unuk. Batang leher. Batang leher kan? Betul. 52. Okey. Adakah disebut batang leher tu masuk kat sini? Batang tu kat sini. Itulah panggil tengkuk. Itu Indonesia sebutlah. Batang leher bukan kamus ni, bukan kamus Indonesia kan? Walaupun itu Arab Melayu. Kan? Melayu Indonesia sebenarnya. Okey. So, batang tengkuk kat sini lah. So, pernah bagi tahu kalau Allah nak buat kan, lau nasya Allah sebut macam mana? Inna sya nunazil alaihi minas sama'. Sekiranya kami berkehendaki kami turunkan daripada langit ayatan, satu tanda, satu bukti, satu benda, satu mukjizat, a'naquhum, di atas tengkuk-tengkuk mereka. Bila letak dekat sini, apa akan jadi? Tunduk lah kat Nabi. Allah nak buat boleh. Allah boleh buat semua orang tunduk kat Nabi. Tapi Nabi Muhammad kau kena uji. Ya? Engkau pun insan. Okey? Kita pun insan. Kita insan semua untuk diuji. Okey? So Allah kata kat situ. Boleh faham ni? A'naquhum. So jamak dia apa? Dia tulis jim tak kat situ? Cuba tengok. Kalau dia sebut unuk, kan? Dia sebut, lepas dia sebut unuk. Betul? Lepas tu dia tulis jim. Okey, dia kata a'naq. Jim tu artinya jamak banyak. So ini mufrad, jim tu jamak. Belakang dia tu jamak dia, banyaknya. Boleh faham? A'naq. Sebab tu dalam ni kita tahu a'naquhum. Kan? Tengkuk-tengkuk mereka sebab okey, sebab mereka tu ramai, mana boleh kongsi satu tengkuk? Kan? Sebab Allah tak sebut unuquhum. Allah sebut a'naquhum. Kalau satu tengkuk, Unukku. okey, saya punya tengkuk unuqi. Kita tak boleh cakap a'naqi. Tak boleh lah. Tengkuk saya. Banyak kau punya tengkuk. Kau ada satu je tengkuk. Mana boleh pakai a'naq? Kepala 3 boleh lah. Naam sahih. Ulah kepala 3. Kan? Tak, kita sebab tu words apa yang nak dipakai. Boleh faham? Okey? Kalau baju kita dalam satu masa boleh tak pakai banyak baju pun tak boleh juga. Tak boleh. So kita kena faham dekat sini. Apa perkataan yang kita nak pakai. Okey, baik. Anaqihim laha khadi'in wa ma ya'tihim min dhikri min rahman muhdathin illa kanu anhu mu'ridin faqad kadzabu bi fasihim anba'u ma kanu bihi yastazi'un aw lam yaru ila al-ardi kam anbasna fiha min kulli zawjin karim inna fi dhalika okey. Tak ada. Wa idnada rabbuka. Okey, perkataan rabbuka. Nak ambakna tu tak ada dia. Rabbuka, Rabb artinya Tuhan. Tuhan ya. Kan ayat yang ke 10. 10.
Kalau bakar Sama. Nah, wa inna rabbuka kan? Okey, rabbuka. So Tuhan aku jadi kamu. Tuhan aku jadi Rabbi. Tuhan kamu jadi Rabbuka. Tuhan kami jadi Rabbuna. Tuhan kau jadi Rabbukum. Rabbuka. Tuhan kamu jadi Rabbukum. Tuhan dia jadi Rabbihi. Rabbuhu. Tuhan mereka jadi Rabbuhum. Tuhan mesti satu, mana boleh ada banyak Tuhan. Sebab tu kalau banyak Tuhan jadi arbab. Tambah alif tadi. Arbabun. Kan? Itu dah Hindu lah. Agama lain semua, agama selain dari Islam semua banyak. Semua banyak, paling minimum pun 3. Lain jangan cerita lah yang tangan banyak, yang terbang macam Superman. Jangan cerita tu kan. So ni nak faham kita tu. Okay? So macam mana kita nak guna ganti nama diri ni, nak applykan dengan setiap ni. Okey, kita tengok lagi. Baik, ayat 13. Ini lain. Ayat 13. Sadri. Apa dia? Sadri. Dada kan? Kan? Okey. Kalau kita nak kata dada kami, Saduna. Kami. Asad. Sudurana kalau ramai kan. Mana boleh kami ada satu dada? Kan? Min syarril waswasil alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Suduri. Tak ada alif kan? Tadi dia perkataan tak semua serupa macam tu. Tak standard itu. Sudur. Okey, satu dada panggil sadrun. Banyak dada panggil sudur. Okey, tengok kamus. Tengok perkataan tu macam nak cari. Cari perkataan sudur. Apa sudur kita nak cari perkataan sod dan ra. Okey. Tengok dekat situ nanti ada huruf jim tu. Perkataan yang ada huruf jim. Tengok sadrun, tengok dekat situ dia kata dada, lepas tu jim apa dia? Sudur. Buku surat 184. Okey. Kiri kanan. Kiri kanan, saudara. Kiri, kanan. Kanan. Atas bawah. Atas. Okey, tengok. 184 kanan atas. Betul? Jumpa tak? Ada? Sadrun dengan jim sudur. Betul ke? Haji cakap ni? Salah? Halaman 3. Kiri bawah. Kiri bawah. Betul? Atas. Hampir tengah. Saudara. Sadrun. Tengok perkataan sadrun tu. Ada perkataan sadrun? Sadrun di sudur ya. Ni. Nampak tak? As-sadru. Lepas tu ada jim. Sudur. As-sadru ke sadrun ke tak ada masalah. Dia tetap isim kan? Betul tak? Arti dia dada. Okey. Satu dada dia panggil sadrun. Atau as-sadru. Banyak dada dia panggil sebagai sudur. Jadi kita tak boleh kata suduri. Tak boleh dada-dada aku. Kita ada satu dada je. So sadri. Tapi kalau kita pula tak boleh kata sadruna. Kita kata sudurana. Tapi ada alif lah. Mana ada alif? As-sadru. As-sadru tu sebab alif lam. Alif lam kita dah sebut bila nak ikat dengan nak ikat pemilikan tak boleh ada alif lam. Okey. Naam. Lupa.
Tapi sebab Okey. as-sadru tadi. As-sadru tu sebab hukum alif lam. bukan alif lam. Hukum alif lam. Alif lam ni ada alif lam, alif lam ma'rifah, alif lam syamsiah kan. Alif lam qamariyah, alif lam syamsiah dalam tajwid. Dalam ilmu bahasa Arab dia panggil alif lam ma'rifah. Tak apalah, itu tinggal dululah. Tak mau jenama-jenama ni tak penting. Penting kemudian lah, bukan sekarang. Okey. Sadri. Kan? So sudurana. Okey. Lagi? Sadruka. Sebab engkau mana boleh banyak dada. Sadruka. Kalau kamu? Sudurakum. Sudurakum. Banyak. Ramai. Sudur. Kan? Boleh faham tak? So guna application ni kena tengok bila ikat ni kena tengok dekat ganti apa jenis benda tu. Kan kalau dada, kalau tengkuk tadi macam kita kata unuqi, a'naquna, kan? Unuka. Kan? A'naqukum. Kan? Unuquhu. A'naquhum. Kan? Macam juga sadri, sudurana. Sadruka, sudurakum. Sadruhu, suduruhum. Boleh faham? Faham tu nak ingat. Ayolah, tak apalah, tak application. Sebab tu benda ni kena ulang selalu. Ulang. Kan? Sebab tu go through ayat Al-Quran ni buat praktis lah. Okey, nampak, bincangkan, tengoklah. Masa saya tunjuk demonstrate macam mana nak buat. Dengan ayat Al-Quran yang kita bincang, kita sedang belajar tafsir Syuara kan. So ada ayat ni, kita akan jumpalah. Okey. Okey, baik. Lagi dekat situ. Wah, lisani. Naam, sahih. Lisani. Oh, ada. Oh, ni ya tu ada. Oh, lidah aku. Kan? Okey, lidah aku. Okey, ni kita dapatlah tu. Okey. Qala kalla fadhaba bi ayatina inna ma'akum mustami'un fa'tiya fir'auna faqula inna rasulullah bil alamin arsil ma'ana bani israil qala lam rabbika fina walida wa labista fina min umurika 18 umur engkau. So kalau kita tanya kam umuruka Sinin. Kami sini berapa tahun? Kami sini. Kam tu berapa? Kam ambatna fiha. Tadi Allah kata kam berapa? Situn kan? Sittatun kan? Contoh 60 tahun. Kan? Kalau tak sittatun, dia kata sittatun. Kalau situn 6. Sittatun 60. Kalau 600 sita wa mi'ah. Sita mi'ah. Mi'ah tu 100. Kan? Sita mi'ah. 6 mi'ah 100. Kan? Kalau 10 dia tak jadi macam tu. Sita 10 tak jadi macam tu. Situn terus tambah waw nun, itu jamak. Atau sitin ada ya nun. Situn au sitin. Baik. Okey. Umurika kan? Okey. Kita tanya orang, kita pun bagi tahu umur aku. Kan? Kam umuruka? Berapa umur engkau? Umuri situn. 60. Situn khamsa. Situn khamsa. Situn khamsa. Situn khams. Kan? 65. Masya Allah. Ana situn khamsa. Bukan. Tahu. Okey. Okey, kalau ribu dia panggil alaf. Alaf. Okey, itu ribu. So puluh dia tak ada puluh lah. Okey. Kalau dia panggil 20 kan? Israin. 20.
Kan? Macam tu. Okey. Okey, kalau dia asyar lah, kata asyar tu 10 lah. Kan? Ishrin. 20. Salasami'ah. Mi'ah. Okey. Kalau 309, contoh kata 9 apa dia? 9 ni 9 terus. Apa dia? Tis'ah. Kan? Okey, kita kata contoh kita kata 19 atau kita kata 900 atau kita nak kata 9000. Kalau kita kata 9 tis'ah. Kan? Kalau kita nak kata 90 tis'in atau tis'un. Kan? Kalau kita kata 900 tis'an wa mi'ah. Tis'un wa mi'ah. Tis'an wa mi'ah. Tak ada wa pun tak ada masalah. Tis'an mi'ah. Ada wa pun tak ada masalah. Tis'an wa mi'ah. Tis'ami'ah itu bermaksud 900. Kan? Kalau tis'awami'ah jadi 109. Kan? 9 dan 100. Mi'ah tu 100. Okey? So kalau dia kata tis'ami'ah 900. Bila dia kata tis'awami'ah 9 dan 100. Jadi 109. Bezakan tu. Kan? Nanti salah faham kan? Kan? Kita nak bagi tahu orang kita 109. Kan? Kita sebut pula 900. Kan? Contoh dia tanya kan? Dia beli barang ni kan? Bikam hadha. Dia pun kata. Dia kata tis'ah wa mi'ah. Ghalin jiddan. Kan? Kita kata mahalnya. Kan? Dia kata tis'ami'ah 900. Dia kata 109. La. Dia kata bagi nak rak, dia bagi faham itu. La, hadha tis'ah wa mi'ah. Ghalin jiddan tis'ami'ah. Dia kata 900 mahal. Majnun anta. Gila lah. Paling murah tu. Aduh. Okey. Dia kata kita Okey. Lala kita bayar pula 900. Dia pun lagi pening. Aku kata 109 dia bayar pula 900. Alhamdulillah jazakallah dia peluk. Halal. Kan? Pening kita. Itu di antara perkara lah. Sepenting kan? Okey. Wa tu jadi dan. So tis'ah wa mi'ah jadi 109. Kan? Tis'ah mi'ah jadi 900. Itu balik saya. Bukan, wa tu memisahkan. Okey, tis'ah 9. Wa dan mi'ah 100. Okey, bila tak ada waw tu, ratus tu kekal ratus, 9 tu kekal 9 jadi 900. Tis'ah mi'ah. Boleh bang? Okey, tis'ah tu apa? 9 kan? Tis'ah 9. Okey. Bila dia cakap mi'ah tu apa dia? Ratus. Mi'ah tu ratus. So kalau dia cakap tis'ah mi'ah 109. Okey. Kalau dia kata tis'ah 9 wa mi'ah. Kalau tis'ah mi'ah, sorry. Dia sebut tis'ah mi'ah. Dia sebut tis'ah mi'ah. Contoh kata tis'ah mi'ah. Okey, tis'ah mi'ah. Okey, 900. Okey, bila dia kata tis'ah wa. Tis'ah ni 9 dan 100. Jadi 109. Waw ni tak ada, dia jadi 900. Kalau katalah
901 tu mana nak beza? Ha? Sama je. Okey. Apa 901 ihda wa tis'ami'ah. Ihda satu. Okey? Satu ahad, satu wa tis'ami'ah. Oh, yang bukan pada yang Waw buang. Tis'ami'ah. Satu ni satu. Kan? Wa tis'ami'ah. 900. 901. Ahad bukan ahad. Ihda. Ihda. Oh. Ada bawah lah. Ya. Dia kalau macam ahad tu memang satu lah, itu penomboran. Jumlah dia ihda. Jumlah dengan nombor lain. Bahasa Arab sebutan dia. Dia jumlah ada pula. Tak, pengertian pada sudut jumlah. Pengertian pada sudut nombor, penomboran. Macam kita kata penomboran yang pertama, kita kata nombor satu. Nombor satu kita kata, dia tak sebut ihda atau ahad, dia sebut al-awwal. Yang pertama, al-awwal tu yang pertama, wahid tu satu. Satu. Kalau wahid boleh lah. Boleh. Wahid wa tis'amiyah. Wahid wa tis'am. Tapi yang sebenarnya dia ihda wa tis'amiyah. Kan? Tak apalah, orang Arab faham juga tu, kan? Jangan bagi dia perkataan waw tu beza banyak. Haraf ni penting tu. Haraf tu yang kita tengok nanti. Saya sebut dari itu hari. Masalah perbezaan mazhab, masalah haraf je yang sebenarnya. Kebanyakannya masalah haraf. Kan? Dia kata wa arjulakum, dia kata bila Allah kata faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Basuhlah muka kamu dan basuhlah tangan kamu sampai ke siku. Sampai tu apa arti sampai? Ni kalau misal kata saya basuh kat sini dah sampai belum? Belum. Itu kamu kata. Dia sampai lah kat dia, siku dia. Dah sampai belum? Okey, baik. Saya kata saya dekat luar pagar tu. Saya dah kata saya sampai belum surau? Luar pagar. Dah, nampak? Luar ni. Ini yang jadi masalah. Mengertikan sampai tu apa yang diartikan, apa yang dikehendaki Allah tu mungkin je. Tapi kita kata untuk orang yang isu dia bila kita tak ada memudah tuduh orang. Tak sah engkau solat sebab tak sampai. Tak, ini bagi dia sampai. Ini mazhab yang berbeza mazhab. Jadi kita kata cuma untuk kita, kan? Kalau mazhab Syafi'i kata kena basuh sekali, kena masuk. Kamu kena masuk dalam surau ni baru saya kata kamu sampai surau. Macam saya dah sampai surau tak luar, tapi saya sampai dalam surau. Kan? Tapi sampai surau tak? Contoh orang telefon kita. Kan? Syekh entah benda Syekh. Anda kat surau ni. Tak nampak pun dia kat dalam. Seorang yang telefon ni kat dalam, seorang yang kat luar. Dah sampai ke belum? Dah. So itu masalah itu. So tapi untuk kita jalan selamat kita masukkan. Kan? Itu ikhtiyat dia panggil. Paling berhati-hati. Tapi jangan kata orang buat ni tak sah. Kan? Jadi imam lah tu habis semua orang batal. Kau jangan solat dengan dia. Kita masalah. Ini masalah-masalah dalam fiqah lah. Kan? Tapi yang sebenarnya tak ada masalah, tak ada khilaf pun kalau kita faham. Iyalah, kita faham bahasa. Kan? Kecuali dia buat macam ini. Kan? Memang langsung tak sampai lah, jauh lah. Kalau dia sambut basuh sampai sini. Kan? Pula tu dia kata dia mazhab Syafi'i. Kita kata ini bukan mazhab Syafi'i ni. Kan? Ini mazhab sendiri. Kan? Ya? Yang itu Hanafi macam tu. Mana pula Syafi'i? Okey, boleh faham. So, kita kembali balik apa yang kita bincang ni. So, bezakan kita ada banyak masa lagi. Ada lagi 45 minit. Okey? Pening ke tak pening? Okey? Baik, contoh lagi kita tengok dalam Quran. Boleh kita tangkap benda ni? Baik. InsyaAllah boleh. Boleh ya? So, okey, kita tengok balik surah Syu'ara tadi. Umurika. Okey, wa fa'alta fa'lataka allati fa'alta wa anta minal kafirin. Qala fa'altuha idza wa ana minadh dhalin. Wa ana, nampak tak perkataan ana?
Wa anta minal kafirin. Nampak tak? Wa anta dan engkau. Ayat 19. Wa anta. Perkataan anta. Ayat 20 perkataan ana. Okey? Okey. Okey. Itu semua jangan tinggal. Itu bukan bukan apa? Bukan isim. Bukan isim. Fa faratu minkum lamma khiftukum fa wabali rabbi. Nampak tak rabbi tadi? Rabbuka, rabbi. Okey? Hukman wa ja'alni minal mursalin wa tilka ni'matun tamunnuha 'alayya an 'abadta bani Israil. Qala fir'aun wa ma rabbul alamin? Qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Qala liman haulahu sekelilingnya. Haul sekeliling. Rabbu tu satu nama tu. Tuhan je lah. Tuhan lah. Al-alamin. Rabbus samawat, langit-langit. Kalau saya sebut Rabb berkaitan dengan Tuhan, kalau ingat Rabb ni sebut pasal Rabb, apa ada kalau kaitan dengan Tuhan? Perkataan Rabb. Apa yang perlu ada? Kena ada pencipta, pentadbir, pemilik. Kalau kita Rabbul Alamin, kita kata Tuhan pencipta seluruh alam, Tuhan pentadbir seluruh alam, Tuhan pemilik seluruh alam. Kena ada automatically. Okey, sebagai seorang Muslim dia kena automatically tiga-tiga tu ada. Bila sebut pencipta. Khaliq, mudabbir, Malik. Raja. Pemilik. So dia nak hancurkan ke? Suka dia lah. Dia yang punya. Kenapa hancurkan alam ni? Apa pasal kita nak tanya? Kan? Okey, kenapalah hujan? Kenapalah ni? Dia yang mentadbir. Ada juga binatang macam ni, dia yang mencipta. So kita tak boleh kita tak boleh halang, kita tak boleh apa. Apa dia nak buat? Fa'alul lima yurid. Dia lakukan apa yang dikehendaki. Baik. Untung belum lagi, itu bukan. So kita ambil benda-benda yang words yang kita biasa. Okey, kalau rabbukum tadi rabbukum tadi dah. Abaikum ayat 26. Abaikum, nenek moyang kamu. Nenek moyang dia abaihi atau abaihim. Kan? Abai nenek moyang aku. Kan? Abaina nenek moyang kami. Kan? Okey. Qala inna rasulakum rasul kamu. Kan? Okey. So kalau rasul aku rasuli. Aku. Okey. Kalau kami rasuluna, kan? Rasulina tak ada masalah itu jangan bincang dulu. Baris tu. Kalau rasul engkau rasulika tak ada masalah. Okey, rasul kamu rasulukum lah. Okey, baik. Rasul dia rasulihi. Rasulahu tak ada masalah. Rasul. Okey, rasul mereka rasuluhum. Okey, baik. Hadza jaid. Qala inna rasulakum, kalau kita boleh baca ni qala, dia berkata inna rasulakum, sesungguhnya rasul kamu. Okey, so kita boleh kata inna rasulahu, sesungguhnya rasul dia. Okey, dan kita kata qala inna rasuli, sesungguhnya rasul aku. So pandai-pandailah ambil perkataan tu, pick up dan susun ayat. Okey. Alladhi ursila ilaikum la majnun, betul-betul gila. Qala rabbul masyriqi wal maghribi wa ma bainahuma in kuntum taqilun. Qala la in takhadhta ilahan ghairi la ja'alannaka minal masjunin. Qala awalau ji'tuka bi syai'in mubin. Qala fa'ti bi in kunta minas sadiqin. Fa alqa asahu. Asani tongkat. Tongkat dia. Tongkat dia. Okey? Tongkat saya asaya. So kan ada alif kan?
Asaya. Bukan asai asaya. Kan? Okey. Kalau ini huruf illah lah, alif waw ya tu ada huruf illah. Kita dah pernah bincang sebelum ni. Huruf illah ada 3, alif, waw ya. So tak apa, ini di antara kalau kita kata apa ni, asahum, kan? Satu tongkat ramai orang milik, tak mungkin lah, kan? Dia panggil aqsa. Nantilah belajar. Okey. Okay, kita tengok lagi. Yadahu. Ayat 33. Wa naza'a yadahu. Yad, tangan. Yadi. Yadai. Yadi, tanganku. Tangan engkau? Yadaka, tangan kau. Kan? Ma fi yadak. Apa di tangan kau? Al-qalam. Liman hadha qalam? Ahadha lak? Siapa punya qalam ni? Engkau punya? Naam. Hadha qalami. Qalami. Qalam aku. Kan? Boleh dah cakap bahasa Arab. Kan? Senang kan? Okey. Yang sebenarnya kita nanti kalau kita buat ni, kemudian ambil perkataan ni, susun je. Perkataan Arab, perkataan Allah ni, susun balik je, itu je. So, kalau kita dapat perkataan tu, kita dah boleh cakap dah. Percayalah. Kan? Nanti saya akan tunjuklah bila kita masuk bab fi'il ni. Bab kata sambung. Habis kata sambung ni, dah boleh cakap dah. Tapi cuma tinggal nak susun je. Sebab tu saya kata kita dapat ni, kita habis ni 70%, 60% bahasa Arab. Hari ni tak boleh lah. Tak habis lagi. Baru habis hari ni. Ini baru kat sini. Belum habis kat sini lagi. Ada lagi. Sikit lagi. Sabar insyaAllah. Kan? Okey? Boleh. Okey. Okey, yadahu. Kalau kita kata tangan, okey. Yad, mana boleh ramai yang punya, kan? Betul tak? Okey. So wa naza'a yadahu, maka dia cabut tangan dia. Okey? Okey. Kalau dia cabut tangan, engkau cabut tangan engkau, bila kita kata dia sedang cabut tangan dia, kan? Iaitu tanzi'u yadak. Tanzi'u yadak. Kan? Yadak. Kalau tangan aku, yadai. Ya kan? Yadai. Okey, baik. Kita tengok ayat yang fa idza hiya badal qalil mal haulahu inna hadza la sahrun yuri ayyukhrijakum min ardikum. Ardi bumi, kan? Bukan semestinya di bumi semata. Negeri pun boleh, tanah pun boleh. Dia nak keluarkan kamu daripada tanah kamu. Min ardikum. Dia nak keluarkan kamu daripada negeri kamu. Contoh kalau kita kata lantai pun orang Arab kata guna ard juga. So contoh kata najlisu fil ard. Kami duduk di atas lantai. Kan? Oh, kita kata fil ard. Di bumi. Lepas tu kalau orang ni tak faham, dia akan kata kulluna najlis fil ard. Semua kita memang duduk atas bumi. Jadi kita nak bagi tahu nakal, kita duduk atas lantai. So kalau dia tak faham al-ard tu sebagai lantai, dia faham al-ard tu sebagai bumi. So bila dia kata nahnu, kami, najlisu, duduk, fil ard, di atas lantai. Tujuan orang ni cakap. Lepas tu dia tak faham, dia kata kulluna, semua kita, najlisu fil ard, duduk di atas muka bumi. Tak, sebab tu kena faham perkataan al-ard tu dia nak rujuk kepada apa? Bumi ke lantai. Macam perkataan ni pula dia nak rujuk kepada apa? Negeri.
Mana perkataannya sama, tapi maksud. Ya. Okey. So jangan tengok dekat satu nampak ni. Nanti contoh dia kata dia nak mengeluarkan kita daripada bumi kita. Bumi maksud apa? Macam kita katalah, bumi kita lah negeri kita kan. Macam itulah juga. Dia nak keluarkan kita daripada bumi kita. Bermaksud bumi kita lah negeri kita. Okey? Yukhrijakum min ard, dia kata dia nak keluarkan kamu daripada negeri kamu. Ardikum, baik, negeri kamu. So kita tukarkan negeri saya ardi. Negeri kami Naam, Ardina. Haji ni dah pandai dah sikit dah. Alhamdulillah, masya-Allah. Okey. Negeri engkau? Ardika. Negeri dia, negeri kamu? Ardikum. Negeri dia? Ardihi. Kan? Kalau dot tu baris bawah, dia ha tu jadi ha baris bawah kan? Sudah bincang kan? Okey. Kalau apa ni negeri mereka? Ardihim. Him. Hu. Ardihi. Ardi. Di. Dot. Ardihi. Boleh je ardihu, tak salah pun. Kan tak salah pun. Jangan, itu memang tak salah langsung. Kalau orang kata salah, dia salah. Demi Allah dia salah. Kenapa saya kata kat sini? Satu, bahasa Arab, kalau sebab tu dalam qiraat, kalau orang ni belajar betul qiraat, dia akan faham Al-Quran guna tu. Contoh, kita akan dengar dengan qiraat orang pernah, kalau tuan-tuan pernah dengar baca qiraat Warash, dia akan baca Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey, hum tadi dengar tak? Alaihum. Sedangkan kita buka Al-Quran alaihim. So itu qiraat yang sahih. Qiraat yang betul. So tak salah. Bukan orang Perak baca tu. Itu Warash. Kan? Okey? Sebab tu kita kena tahulah input je lah itu kan. Kita bukan nak alim pun dalam bab-bab macam itu. Tapi kita kata kita ada sedikit input lah. Nanti kita tak dengar orang baca pelik kan. Yalah, imam orang botek rupanya. Perak teman. Kan? Habis wadduha. Habis kan. Cuma lah kalau dari segi dia punya formula dia macam yang bertandingkan ki. Sedangkan dalam tukar bukan itu bukan. Kita nak pandai itu. Kita tak ada masalah. Dia tak ada masalah. Dia sekarang ni isu dia baris bawah ke? Kalau dia baris bawah, dia jadi hi. Kalau baris bawah, jadi him. Kalau baris atas, jadi hu. Atau depan, tak ada masalah. So dia masalah sama je. Yang penting dia kita faham makna. Itu first point adalah kita faham makna. Masa kita bimbang baris bawah dengan atas masuk dah lain kan? Tak, dia tak akan jadi. Dia akan jadi lain makna bila dia dalam susun ayat. Perkataan itu sendiri tak ada salah. Kalau dia macam dia stand alone macam dia stand alone then it's okay. Tak ada masalah. Sebab tu saya kata tak kisah pun baris apa pun, dia still makna yang sama. Tapi dalam fungsi bila dia susun ayat, dia akan berfungsi berbeza. Boleh faham? Itu bab nahu nantilah akan datang belajar dulu yang kita belajar ni. Jangan takut dah. Okey. Ini saya beri apa panggil? Confirmation. Endorsed. Okey. Okey, kembali soal Arab. Okey, artikum bisihrihi, dengan sihir dia. Dengan sihir dia kan? Bisihrihi. Okey, dengan bi kita dah belajar dulu sebelum ni kan? Kita dah bagi 9 haraf jar. Ingat? Lupa dah. Masuk yang ini bagi yang itu, bagi yang ini. Ada kan?
Ya, naam. Ba tu B. B tu arti dengan kan? B sihir tu sihir. He tu dia dengan sihirnya. Ah. Okey. Semua orang Arab Ustaz, dia kompleks sikit. Dia boleh tukar-tukar dan sihir dia sihiri untuk jadi. Tak, itu semua nanti kita akan belajar. Jangan risau. Pertukaran perkataan tu macam kita juga, macam saya sebut tadi. Kita pun tukar juga. Kenapa kita boleh pakai? Walhal kita punya tukar pun tak konsisten. Kenapa kita boleh? Sebab dah bahasa kita. Kita dah hari dipakai. Macam tu juga Arab. Tapi Arab, dia the best thing, dia konsisten. Root dua dia, kalau misal kata, okey contoh, saya pernah sebut sebelum ni kan. Contoh kita kata, tuan-tuan pernah dengar perkataan alhamdu kan? Kan? So banyak tak perkataan yang jenis ni? Apa pun perkataan tuan-tuan kata letak, contoh kata apa kata? Saya nak sebut dia tetap 3 huruf ni yang saya nak sebut. Alhamdu ni macam mana? Ada perkataan apa lagi? Kan? Maksud saya, okey tak begitu kan tu. So dalam ni kita tengok sini, dia maksudnya dia akan standard macam ni, alhamdu. So apa perkataan yang saya boleh guna? Sebentar. Tiga jugalah. 3 huruf juga. Tak ada dalam kepala pula. Macam contoh kan, kita sebut okey, Ar-Rahim kan? Ni satu perkataan lain. Rahim lah perkataan dia. Okey, kita baris ni. Okey, Ra, Ain, Zai, Ya, Zai. Apa dia? Aziz. So dekat sini yang penambahan dia. So perkataan dia Ain, Zai, Zai. Perkataan Ra, Ha, Mim. Hamid, Ha, Mim, Ya, Dal. Ya tu tetap standard dia macam tu. Huruf ni penambahan dia dekat sini saja, imbuhan dia dekat sini. Kita tak. Penambahan dia tu konsisten kat sini aja. Depan belakang boleh tambah. Depan dia pun macam tu juga. Dia depan belakang boleh tambah, tapi kita tak konsisten. Contoh tunjuk kan. Okey, baca. Contoh kita kata bacaan. Okey, kalau saya kata tadi kerja, boleh tak jadi buat kerjaan? Pekerjaan. Nampak? Tak standard kita. Kenapa baca boleh buat bacaan, kerja tak boleh buat kerjaan? Betul tak? Kita tak standard. Dia standard. Kalau boleh, semua boleh. Semua perkataan semua boleh. Kita tak. Tapi macam saya kata tadi, kenapa kita boleh kuasai? Macam English lebih dahsyat kan? Go, gone, goes, when. Hilang semua. Kenapa? When. Langsung tak ada G, tak ada O pun tak ada. Huruf berubah habis. Tak ada kan? Kenapa boleh kuasai? Lebih pelik tak? Jauh lebih pelik daripada bahasa Melayu, jauh lebih pelik daripada bahasa Arab. Tapi kenapa boleh kuasai? Kan? Okey, go kita boleh boleh faham lah. Gone kita boleh terima lagi. Going kita boleh terima. When tu? Mana datang benda ni? Planet mana dia datang, tiba-tiba dia keluar. Tapi kita kuasai. Boleh ini satu clear kan? So yang sebenarnya tak ada benda pelik pun yang sebenarnya kan. Tapi kita kata Arab, bagi saya lah Arab is the best. Sebab yang sebenarnya dia akan, kita boleh nampak benda tu memang root word dia tu clear nampak root word dia.
Dalam kata lain, Arab ni kira lengkap. Nah, bahasa Malaysia ni memang masih lagi Memang terlalu kosong kita. Sebab itu banyak kita Indonesia untuk dapatkan perkataan tu kan, dia guna bahasa Inggeris. Kan? Kemudian di-Indonesiakan. macam kita lah, Inggeris dimajukan. Kan macam konsisten. Okey, kita tak cukup. Kan? Konsistensi. Kan? Itu bukan bahasa Melayu. Komunikasi, Komunikasi. transformasi. Kan? Itu semua boleh faham So kita yang memang kita tak boleh nafikan lah kelemahan kita. Dan yang sebenarnya kita pun banyak lemah pun. Kita sendiri pun banyak lemah. Kan? Saya yang rasakan Ustaz, macam Arab kalau dia tunggal, maksudnya baris itu tak jadi maksud, tapi bila jadi ayat dia akan berubah bila atas bawah. dia fungsi perkataan. Tugas perkataan yang sebenarnya dipanggil. Tugas perkataan. Contoh, kalau perkataan tu dalam fi'il kita sebut dia ada dua lah. Dia ada dua kat sini. Sebab tu dia ada jumlah ismiyah, jumlah fi'iliyah. Kan? Jumlah fi'iliyah contohnya. Contohnya jumlah fi'iliyah kita katakan. Allah mencipta Ahmad. Okey? Mencipta tu, okey, kalau kita tengok contoh saya kata kat sini, saya guna perkataan khalaqallahu Ahmada. Khalaqallahu Ahmad. Okey, ini saya tak tunjuk baris ni. Okey, khalaqallahu Ahmad. Yang mana satu pembuat dia. So dalam bahasa Arab, bila ada perbuatan ni sebagai perbuatan lah. Ni panggil perbuatan. Bila ada bahasa Arab, bila ada perbuatan, dia mesti ada pembuat. Bila ada pembuat, dia mesti ada yang kena buat. Kalau kita panggil objek dengan subjek. Okey, betul Betul kan? Okey, baik. Dalam bahasa kita. Okey. So dalam bahasa Arab dia kena siapakah pembuat dalam ayat ini? Itulah baris. Siapakah yang kena buat? Itulah baris. Dalam bahasa Arab baris tu yang menentukan siapa pembuat, siapa yang kena buat. Contoh, kita baca khalaqallahu. Dia pembuat. Ahmada. Yang kena buat. Kena. Tapi kalau kita tukar, dia kekal perkataan ni, tukar pula baris. Ahmad yang cipta Allah. Okey. So fungsi dia macam itu dalam bahasa Arab. Baris. Dia baris ni penentu tugas perkataan dalam ayat. Baris, itu baris. Yang kita bicara ini dipanggil sebagai saraf. Perubahan perkataan dipanggil saraf. Perubahan perkataan. Yang ini kita panggil nahwu. Sebab itu ini jadi orang kalau kita belajar kat luar sana dia cakap belajar nahwu. Dia tak sebut pasal belajar saraf. Yang sebenarnya belajar saraf itu kita kena faham. Saraf ni ibu, nahwu tu bapa. Ibu melahirkan anak-anak, ibu melahirkan perkataan-perkataan. Kerja dia melahirkan saja. Bapa ni mengarah. Baris atas, baris depan, baris bawah. Saraf ni siapa? Saraf ni perubahan. Itu kalau menguasai nahwu dan saraf tu yang yes, itu yang dipanggil nahwu dan saraf. Tapi banyak orang akan bincang masa sibuk pasal nahwu lah. Nahwu. Tapi yang sebenarnya asas kita ialah first saraf. Sebab kita tak akan tahu nahwu sebelum kita tahu saraf. Perkataan kita tak tahu. Macam mana kita nak buat macam mana nak buat perkataan? Ayat tak boleh buat. Boleh? Awal dulu ada kata masa dalam Rasulullah tak ada baris masuk. Oi, diorang bukan tak ada baris saja, tak ada titik pun. Memang perkataan itu memang, tapi ialah macam kita katalah kan, sebab bahasa dia kan, ya, bahasa ibunda dia tahu dia tulis tu dia tahu apa orang tu nak. Kan? Ya, apa orang tu nak. Macam kita kan. Macam dia kata contoh bahasa Arab bahasa Jawi kan. Dia kata macam ni kan. Allah telah
mencipta. Okey. Ni bahasa tulis Jawi ni. Okey. Allah telah mencipta bom. So, kalau orang tak biasa baru nak belajar bahasa Jawi, dia tak nampak tu bumi. Dia nampak tu bom. Sudah ni je. Kalau dah Kan? satu P kan tupai. Kan? Macam tu lah jenis-jenis bahasa kita kan. Tapi kalau kita faham konteks ayat tersebut, apa nak disebut, kita tahu dia nak sebut apa. Kan? Takkan kita nak sebut Allah telah mencipta bom. Tapi kalau dulu, masa Jawi kita dulu, bumi bawah, bumi ya, bumi. Tak ada, itu baru. Yalah, dulu sekarang, bila sekarang itu yang kita pening. Tak. Sekarang bawa mimia. Dulu tak ada ya tu tak ada. Ini saya belajar pondok saya tahu. Kalau dulu kami Jawi bawah bumi ya. Kita barulah tu. Barulah tu. Betul. Tapi itu kita punya Jawi baru. Kalau Jawi lama, Jawi kita pondok zaman 18. Oh, betul. Kita 40-an 70-an baru lah. dah start baru dah tu. Sebab kita pondok semua Jawi lama. Jawi lama. Kan? Dan sekarang pun lagi baru tu, lagi lagi baru lagi lah. Kita memang ni tahun 60-an 70-an bila sekarang dia naik sikit. Yalah. Dia ada va, dia ada huruf V, dia ada huruf pa, F. Kan? Macam itulah. Okeylah. Okey. Kita ada lagi 15 minit, 10 minit. Harap dapat bertahan. Okey. Okey, baidul linazirin qala liman inna hadha. Okey, bisihrihi kan? Kita sebut bisihrihi. Bi dengan sihir dia. Okey. Ayat 35. Okey. Kita kata sihir engkau. Okey, kalau tak ada kenapa okey, B tu apa fungsi B? Haraf jar. Apa yang dia jarkan? Jar tu apa dia? Ingat? Jar. Membaris bawahkan. Membaris bawahkan isim selepas tu. Sebab tu sihir tu jadi sihri. B, kalau ingat balik dulu saya dah sebut ni. Bisihri. Kenapa ri? Sebab B. Okey. So B ni haraf jar. Apa tu jar? Membariskan isim selepas dia. So satu perkara, kalau ada haraf jar, confirm isim. Betul tak? Kita belajar dulu, ingat. Baik. So he ni menunjukkan pemilik kepada sihir. Kan? Pemilikan. Betul? Bisihrihi. Okey. Kita tukarlah bikitabihi. So kita dah tahu dah perkataan-perkataan tadi banyak. Bi rasulihi, bi rabbi, bi kitabihim, ma fi muskilah. Betul. Kan? So satu kitab boleh tak kongsi ramai? Boleh, tak ada masalah. Yang tak boleh bini. Jangan. So kalau sihir engkau Sihrika. Okey? Sebab tu saya kata tadi, dia baris apa pun tak kisah, jangan risau tu. So yang menentukan baris tu nantilah bila bab nahu saraf nanti, nahu nanti. Macam ni saya sebut satu sebab kenapa dia baris bawah. Kita dah belajar dah. Kita adalah sebab nampak dah sikit. Oh, kenapa yang sebenarnya? At least kita ada reason. Boleh faham ni? Okay. Kita kembali balik. Syu'ara. Bisihrihi. So kalau dengan sihir-sihir mereka macam mana? Sihir mereka macam mana? Bisihrihim.
Kan? Okey? Okey. Kau bisirikum. Bisihrika engkau. Bisirika. Bisirikum. Kamu. Macam kita sebut tadi, sahabat kita tanya, oh bisihri sebab masalah dia punya baris apa semua kan masalah. Okey, kalau kita tengok macam kita sebut tadi, tengok ayat 34. Qala limala'i haulahu inna hadza lasahirun. Sahirun. So isu dia lah sahirun kan. Huruf dia tetap ada tu, sinhara tu. Kan? Tapi dia Oh, yang ini baris bawah. Contoh saya tunjuk perkataan Malik. Nampak tak ada alif? Ada baris bawah juga. Huruf mana? Tengok dekat mana? Mim, alif, lam, kaf. Dia standard. Nanti kita akan bincang yang itu macam mana perubahan tu. Itu yang saya kata nanti insya-Allah bab ini. Jangan risau. So part ni kita biasakan dulu. Ambil yang tak berubah banyak ni, kakum hum yana. Yang apa ni simple ni? Kakum hum yana. Kakum hum yana. Kalau kakum hum yana kita tak boleh, kita nak bicara pasal nak tambah ni, itu lagi pening kan? Okey, engkau. Engkau bahasa Arab apa dia tadi? Berdiri sendiri tadi? Anta. Nampak? Itu pun jam tu. Kita nak pergi bicara lain lagi pening ni. Okey. Kami apa dia? Nahnu. Kan dekat sini dia terikat dengan isim pemilikan dia terikat isim pemilikan dia punya. Okey, engkau? Anta, antum. Okey, anta, anta, nahnu, ana, antum, huwa, hum. Ana, nahnu, anta, antum, huwa, hum. Kakum hum yana. Yanu. Kakum hum yana. Dia simple dia sebenarnya. Kalau kita nak ambil naik kakum hum yana. Simple je. Tapi cuma tinggal lagi kita tak biasa lama insya-Allah. Jangan risau. Kan? Tengok Haji ni macam dah nampak faham sangat dah tu, alhamdulillah. Okey. Baik. Macam mana? Boleh kita boleh kata hari saya. Boleh yaumi. Hari saya. Al-yaum yaumi, hari ini hari aku. Kan? Kata al-yaum yaumuka, hari ini hari engkau. Tak apa, hari ini hari engkau. Kita pun biasa cakap tu. Bila gaduh kita. Tahu kan? Al-yaum yaumuk. Ma fi muskilah. Hari ini hari engkau, tak apa. Al-yaum hari ini. Yaumuk, engkau punya. Kan? Okey? Besok belum tentu. Okey, so boleh je. Al-yaum yaumi. Al-yaum yaumuhu. Hari ni hari dia. Kan? Macam tadi 109 901 tadi kan? Okey? So hati-hati, itu di isu dia yang sebenarnya. Takut terbalik. Tak apa, tak ada masalah. Benda-benda ni kita baru insya-Allah, Baik. Linas apa? Li kata li ni jar kan? Haraf jar. Lepas haraf jar apa mesti apa? Bawah kisra. Isim tu mesti baris bawah. Linnasi kan? Linnasi. Dia mesti linnasi, kan? Okey.
qalu arji wa ab'athum ya'tuka bi kulli saharin alim fajumi'a as-saharatu limiqati yawmin ma'lum wa qila lin-nas hal antum mujtami'un. Kan? Okey, baik. Ayat 40, la'alan natabi sarata in kanu humul ghalibin falamma ja'a saratu qalu li fir'auna inna lana lajran in kunna nahnul ghalibin qala na'am wa innakum idzal laminal muqarrabin qala lahum Musa alqu ma antum mulqun fa alqaw hibalahum. Hibal apa hibal? Satu hibal dipanggil hablun. Hablun arti dia tali. Bila sebut hablum minan nas, perhubungan dengan manusia, tali yang mengikat, tali yang mencapai menyambung kita. Okey, hablun tu tali. So satu tali dipanggil hablun, banyak tali panggil hibal. Hablun satu tali. Hibal. So point dia sini, dia nanti nak cari perkataan-perkataan tu je. So banyak perkataan dah kita boleh cakap. Kan? Wa isiyahum. Isiyah ini adalah tongkat. Satu tongkat asa tadi. Kan? Kan kalau kita tengok perkataan ayat 32. Fa'alqa asahu. Satu tongkat dia. Nabi Musa bawa satu je tongkat. Ini ahli sihir ni tongkat pula. Isiyahum. Kan, tongkat mereka. Qalu bi'izzati fir'auna inna lanahnu. Nahnu buat di situ al-ghalibun. Falqa Musa asahu. Tengok perkataan asahu 45 tu kembali balik tadi. Asa apa tadi? Tongkat. Tongkat siapa? Tongkat dia. Kalau nak tukar tongkat engkau, asabuka, mana ada tembu? Asoka lah. Kan? Letak pula nama anak Asoka kan, tongkat engkau. Sedap sangat rasa. Macam Asoka macam sedap, macam Jepun lah. Tapi dia orang Islam. Letaklah nama Asoka, tongkat engkau. Dan kita tak rasa apa-apa. Kan? Itu di antara. Okey? Asahu fa idza hiya talqafu ma yafiq fa alqiya as-sajdatin qalu amanna bi rabbil alamin rabbi Musa wa Harun qala amantu lahu qabla an adana lakum innahu lakabirukum alladhi kabirukum ya besar. Nampak kabir, perkataan kabir tadi kita sebut rahim. Kabir kaf ba ya ra. Nampak? Dia standard je. Jangan risau. Kaf huruf pertama, ba, ya ni imbuhan, ra. Sama. So yang penting dia sekarang ni, nanti insya-Allah nanti bila kita dah faham ini, saya akan masuk bab ni, jangan risau. Tapi ni kena faham dulu ni. Kalau 6 perkataan tak faham, ganti nama diri tak faham, memang berat. Kan? Macam nak tukar ni, kalau tukar ni lagi berat ni. Kan? Itu je. Kakum huhum yana. Dia ana nahnu anta antum huwa hum. Kakum huhum yana. Lagi apa dia? Nanti kita akan masuk anita. Lagi masuk apa? Tatum tuna. Habis dah. Bukan 14 tu pun. Itu dalam segi lain ni. Tapi familiarkan kita dengan okey, 6 tu dulu. Apa dia? Yang berdiri sendiri. Ana nahnu anta antum huwa hum. Okey, yang terikat dengan isim. Ambil ganti nama diri je. Kakum hum yana. Itu je. Okey, ambil tu dulu. Yang berdiri sendiri. Ana nahnu anta antum huwa hum. Lama ni. Okey, yang terikat dengan isim. Kakum hum yana. Okey, laju. Okey, yang berdiri sendiri. Ana nahnu anta antum antum. Abang 14. Ana nahnu anta antum huwa hum. Okey, ambil 6 tu dulu. Okey, kalau kita 14 nanti jadi berat kan? Sebab tu saya ambil benda-benda macam ni.
Ambil 6 dulu. Okey, yang terikat dengan isim. Kaku. Kakum, bukan kaku. Ah.